Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana malam ini kita dapat sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dalam kuliah yang lepas kita telah mulakan surah yang baru, iaitu surah Taha, surah yang ke-20 yang diturunkan di Mekah dan mengandungi 135 ayat. Kita telah baca daripada ayat 1 sehinggalah ayat 9, ayat 8 surah ni yang menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menyusahkan Nabi dan manusia, tetapi menjadi suatu peringatan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT yang telah menciptakan langit dan juga yang telah menciptakan bumi, iaitulah Allah yang bersemayam di atas arash, mana disebut dalam ayat yang kelima. Dan ada perbincangan di situ antara ulama, pandangan yang bersifat salaf dan juga pandangan daripada khalaf. Khalaf menterjemahkan istawa itu dengan maksudnya istaula, istaula, tetapi ulama-ulama salaf mengekalkan makna istawa, iaitu al-istiwa. Dan ini jelas dalam pandangan yang disebut oleh Imam Malik. Kalau kita baca panjang cerita ni, perbincangan ni panjang, panah pun panah dalam bab akidah. Tapi rumusan yang terbaik setakat ni adalah pandangan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, iaitu Imam Ahli Madinah. Yang mana apabila ditanya tentang sifat Tuhan istiwa ni, orang tanya dia jawab al-istiwa maklum. Al-istiwa ni maklum. Dia tu perkataan istiwa, bersemayam, itu suatu benda yang kita boleh faham di segi bahasa Arab, mudahnya Tuhan bersemayam. Tapi Imam Malik kata al-istiwa maklum wal kaifiyah majhulah. Bentuk lagu mana cara Tuhan bersemayam itu tak tahu. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan orang biasa. Tapi benda tu orang tahu, perkataan itu kita faham dalam bahasa Arab. Istiwa maknanya bersemayam. Bersemayam, cuma memang kata al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhulah. Bentuk Tuhan bersemayam itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Berimeh dengan ayat Quran ni ataupun dengan kenyataan ni, Imam Malik kata wajib. Wajib berimeh, kena terima lah. Tak boleh kita nak nafi, tak boleh kita nak pusing kot lain, tak boleh. Kena terima tu. Dan akhirnya Imam Malik kata wasu'alu anha bid'atun. Bertanya anha tu anil kaifiyah. Ada ulama terjemah anha tu bukan al-istiwa tapi masuk al-kaifiyah. Kita tanya lagu mana Tuhan duduk serupa orang ke serupa berapa ke, itu bid'atun, merupakan perbuatan yang ditolak oleh agama. Perbuatan bid'ah. Jadi kita duduk soal, duduk nak bahas ke apa tu, tak ada faedah. Tak ada faedah. Terimalah seperti mana yang tersebut. Dan Imam Ghazali dalam kitab dia panggil at-tafwid. Dalam pandangan Imam Ghazali, bila dia bincang bab ni, dia kata kita kena serah maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil dalam istilah tafwid. Tafwid ni seruh. Tapi ada ulama dia terai tu maksudnya semayam. Bersemayam. Lagu mana tak tahu. Sebab kita kata Tuhan dengar. Lagu mana dia dengar kita tak tahu. Tuhan melihat. Tapi lagu mana Tuhan melihat kita tak tahu. Kalau kita kata Tuhan ni berkata-kata, mutakallimun, sifat kalam tu berkata-kata. Lagu mana Tuhan berkata-kata kita tak tahu. Tu. Jadi kalau kita boleh terima sifat kalam, sifat samuk, sifat basar, wujud tu sendiri, apa kita tak boleh terima sifat khabariyah, al-istiwa, al-wajah, al-yadain, apa tak boleh terima. Kalau kita kata hak tu ada luzumul ajram, istiwa ni ada luzumul ajram, nuzul dan sebagainya, maka Tuhan wujud, Tuhan dengar, Tuhan berkata-kata, Tuhan melihat. Tak ada luzumul ajram ke situ.
Itu soal dia. Tapi kalau kita duduk atas kaedah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, selesailah cerita. Tak ada suatu benda pun yang menyamai Allah ini, wa huwas samiul basir. Tapi dalam masa sama Tuhan ni Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ada nafi, ada isbat. Nafinya laisa kamitslihi syai'un, tak serupa dengan apa-apa. Isbatnya ialah as-sami' al-basir. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat. Duduk sederhana situ, comel lalu. Kalau pergi lebih bunuh. Isbat lebih tu siapa jadi serupa makhluk tak boleh juga. Nafi berlebihan siapa tak ada. Tuhan ini tak ada sifat, taktil dia panggil, tak boleh juga. Jadi situlah pentingnya sederhana yang saya sebut tu. Baik, malam ni kita sambung sikit lagi tentang perbincangan, iaitu cerita lain pula. Ayat 9 ni isu lain yang dibawa oleh Al-Quran. Selepas Tuhan cerita kepada kita tentang Quran, tentang diri dia, sifat dia semua ni, Tuhan bawa cerita antara cerita yang masyhur dalam sejarah, iaitulah kisah Nabi Musa. Surah ayat 9 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal ataka hadithu Musa, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa. Yakni Allah Ta'ala mengetahui mana ni 851. okey. Setelah Allah Ta'ala menerangkan bahawa Al-Quranul Karim yang diturunkannya ialah untuk menjadi peringatan dan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang mematuhinya, dan untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan menerangkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda hanyalah bertugas menyampaikannya, iaitu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama ni kepada umat manusia, lalu memberi semangat kepada baginda supaya meneruskan perjuangannya dengan tabah hati, dengan menceritakan kepadanya, iaitulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai ayat ni, iaitu ayat yang ke-9 ni, perihal Nabi Musa AS yang juga telah mendapat pertentangan keras semasa dia menjalankan tugasnya. Dan lepas tu Tuhan cerita tentang Quran, tentang diri dia, dan Tuhan royakkan Nabi ni, nak beri semangat kepada Nabi ni, Tuhan buat main kisah Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni pertemuan dan pertarungan dia dengan kaum dia pun hebat juga. Dan salah seorang Nabi dia panggil Ulul Azmi ni ialah Nabi Musa. Ada 5 kan. Ulul Azmi itu Nabi yang payuh berlawan dengan umat dia. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Selagi Nabi apa? Nabi Isa tak? Jadi hak ni hak payuh ni. Dia dipanggil Ulul Azmi. Orang yang punya ketahanan yang kuat. Azam yang amat tinggi menjadi contoh. Jadi Tuhan wari untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita lah. Ketika esok salah seorang Ulul Azmi ini iaitulah Nabi Musa. Izra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada istrinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawakan kepada kamu satu cucuhan daripadanya, cucu api, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Bawah ni dia ayat, semasa muda Nabi Musa AS telah pergi ke negeri Madian, lalu berkahwin di sana dengan anak perempuan Nabi Shu'aib. Dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama-sama istrinya, ketika sampai berhampiran dengan gunung Tursina di semenanjung Sinai, dia terlihat api bersinar-sinar pada malam hari yang gelap gulita dan amat sejuk. Lalu dia menyuruh istrinya berhenti di situ dan dia pergi ke arah tempat api tersebut. Jadi masa saya sebut dalam kuliah lepas tu, Nabi Musa ni selepas berlaku peristiwa dia bunuh seorang bangsa Kibti kerana menolong kaum dia Bani Israel, dan dia akhirnya dicari oleh kerajaan pasal orang tak tahu siapa dia bunuh. Dan bila pecah rahsia bahawa dia yang terlibat membunuh dengan tidak sengaja tu, orang nak igat. Lalu Nabi Musa bawa diri. Kalau kita larilah, bahasa kita lari daripada bumi Mesir. Bawa diri ni dalam 2 peristiwa. Bila dia salah bunuh orang tu, ditubik 2 doa. Pertama, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini doa Nabi Musa, mengakui kesilapan dia
salah bunuh. Dia tak ada niat sikit abuk. Tapi kerana lebih. Dia tapa ya. Tapa ya, kalau kita baca dalam buku ataupun dalam tafsir tu, dia tapa. Paling ring Nabi Musa ni luar biasa. Kena napa, berkali kena molek, bakal rebah mati. Tu nak ayat tu kata gagah hali, gagah Musa tu. Orang Melayu tu tubik apa ni, japi serapah dia, gagah hali, gagah Musa. Jadi dia tapa tu mati. Hebat tak hebat Nabi Musa ni. Jadi dia nyesal. Lalu keluarlah doa dia dalam cerita, tak ingat dalam surah gapo tu. Dia sebut Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan buat kesalahan ni. Faghfirli, maka hendaklah kamu mengampunkan aku. Jadi dia bawa diri tubik. Bila tubik ni siapa lah satu tempat dia panggil sebagai Madian. Madian ni duduk bawah pokok. Dia tak biasa siapa situ. Turuk kaki lagi. Duk cokoh bawah pokok tu. Lapar. Ada takut pun ada. Muka 4 orang tak tahu kau satu. Nak makan tak boleh. Gapa tak boleh. Duk cokoh bawah pokok tu. Nyandar di pokok. Tubiklah doa dia yang kedua. Iaitulah doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tu doa dia. Rabbi, wahai Tuhanku. Inni lima anzalta, aku ni dengan apa yang kamu turunkan, kalau kamu nak kurnia kepada aku ni, min khairin, daripada sebarai kebaikan, fakirun, amat mengharapkan. Mana aku ni amat mengharapkan kebaikan yang kamu nak bui. Kau tak ada kau satu dah. Doa ni antara doa-doa yang istimewa. Sebab doa Nabi ni doa yang paling istimewa. Ni ulama sebut. Dalam semua doa ni, doa Nabi paling istimewa. Dan doa Nabi ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Sebab itulah kita kena utamakan doa Nabi. Dia disebut dalam Quran, dalam hadis lebih daripada doa orang lain. Bukan salah kita ambil doa orang alim, ahli tasawuf, orang-orang soleh. Tak salah. Tapi keutamaannya ialah doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Yang Nabi ajar dalam hadis. Sebab hal ni mari direct pada Tuhan. Wahyu dia Tuhan beri, kalau guna bahasa kita, inspirasi. Tuhan beri inspirasi sehingga tu bik mulut. Dari kalangan manusia ni tak ada orang yang paling tinggi darjatnya kecuali Nabi dengan Rasul. Orang alim ni hebat, orang soleh hebat, sufi hebat, khamak dan sebagainya. Tapi tak ada orang yang boleh mengatasi kedudukan Nabi. Walaupun ada setengah pandang yang kata wali ni lebih tinggi pada kedudukan Nabi, kalau kita mengaji betul-betul tak betul. Wali hebat lagu mana boleh jalan atas air, boleh terbang di udara pun tak boleh nak mengatasi kedudukan Nabi dengan Rasul. Walaupun Nabi dengan Rasul dalam sejarah tak ada jalan atas air kecuali Nabi Musa. Tak ada orang terbang di udara kecuali Sulaiman. Nabi lain tak ada, Nabi Muhammad tak terbang, cuma naik ke Sidratul Muntaha ya. Nabi Musa petang-petang hari dia jalan atas laut. Lepas hasar kat biasa jalan nyoh dia duk mikir bela-bela jalan atas air. Itu kelebihan Nabi Musa. Nabi lain tak ada lagi. Nabi Sulaiman boleh mengarahkan angin, terbang situ, terbang nak pergi mana, wali Sulaiman riha wuduha syahrun wa rawaha syahrun. Dia boleh panggil ataku cino, ataku mana, boleh pergi belakang. Tu lah antara. Tapi di segi martabat maqam rohaninya tak boleh nak mengatasi Nabi dengan Rasul. Tak seroyak lah hebat lagu mana wali-wali pun. Ini kena betul situ dulu. Sebab ada setengah orang kata wali ni lebih tinggi kedudukan pada Nabi. Tak betul. Kisah dia kata contoh Nabi Khaidir. Nabi Khaidir tu Nabi. Tuhan sebut dalam Quran. Hadis pun dia sebut Nabi Khaidir. Jadi hebat dia tu kerana dia Nabi. Dia bukan orang biasa. Dan lebih dia dengan Nabi Musa di segi ilmu rohani. Hak tak ada pada dia, tak ada pada Nabi Musa. Bukan kata lebih dia semua sekali, tak lebih dia kerana ilmu rohani yang Tuhan beri yang tak ada pada Nabi Musa. Nabi Musa ni ada kelebihan dan ada sudut yang lain. Jadi sini ni kita kena betul molek ni sebab ada setengah-setengah orang itu orang yang terlebih dalam bab tasawuf ni sehingga dia kata kedudukan wali ni lebih daripada kedudukan Nabi dengan Rasul. Ini tak kena dari segi asah agama. Baik, balik pada cerita ni. Jadi bila dia pergi ke Madian, dia berdoa,
Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa ni molek kita hafal, tapi bila kita ada masalah-masalah, ada keperluan-keperluan yang kita tak boleh nak selesai dengan mudah, dengan ikhtiar kita, bacalah doa. Baca doa ini, insya-Allah kalau Tuhan makbul, Tuhan selesai masalah kita. Tuhan selesai masalah kita. Dari Quran ni banyak. Setiap ada cerita Nabi, adalah doa. Ada cerita Nabi, adalah doa. Antara banyaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa. Sebab cerita Nabi Musa ni berulang dalam Quran kerana dikaitkan dengan Bani Israel. Jadi ini salah satu cerita dia. Jadi bila dia pergi ke Madian tu, macam saya sebut tu, kita ulang balik cerita tu. Takut Melayu ni mudah lupa. Kita ulang balik cerita. Jadi bila pergi ke Madian, duk nyala di pokok ni, dia nampak satu kumpulan gembala. Gembala kambing duk tengah bui minum air. Telaga besar. Atas telaga tu tutup dengan batu besar. Jadi dia tengok tu, ada budak perempuan dua orang lah. Dia tak tahu lagi dua beradik. Duk tunggu cacen. Dia pok gembala ni ambil air minum. Ambil air sampai habis tu, dia tutup balik telaga tu dengan batu besar. Jadi budak perempuan ni tak boleh nak tolak lah muka batu besar. Lalu Nabi Musa tengok dua beradik ni duk terkia-kia nak buat tak boleh, dia pergi dekat. Tegur. Kata gapo masalah. Dia rakyat dia ni nak minum air ke binatang. Ayah dia uzur. Ayah dia berumur dah uzur, tak boleh mari. Jadi dia dua beradik perempuan itulah. Cuma dia kata kerana tadi duk tunggu demo hak jatuh-jatuh dulu selesai. Jadi bila selesai jatuh ni dia tutup balik telaga tu dengan batu. Dah batu tu berat. Jadi dia kali dua beradik tak nak tolak. Lalu Nabi Musa pun pergi tolak. Sore-sore dia. Puak-puak lelaki tadi 2-3 orang tolak batu tu. Nabi Musa pergi sore dia. Pergi sore dia, tolak batu tu nak tolong karang. Air lagu pasir-pasir ni dalam. Lagu dia dalam sebab airnya duduk bawah. Jadi karang-karang timur minum. Pertama ni jadi selesai masalah tu budak puan ni tanya mari mana sebab tak ada tengok ni kan. Kedai kopi tak ada atas wakaf tak ada jumpa ni. Kalau kapur ni tengok duk main haji atau wakaf kan. Duk main gitar bucu jalan kau. Ni tak ada tengok. Dia cerita aku ni orang jauh. Mari ni bawa diri tak tahu mana nak pergi. Tak ada tempat nak pergi mana. Tadi budak puan ni sial tengok. Pas tengok juru. Dia kata mari rumah kita lah. Dia kata jumpa dengan ayah. Kuat-kuat boleh tempat berehat, berteduh dan sebagainya. Jadi bila nak pergi tu, Nabi Musa kata, aku jalan dulu. Budak puan ni nak jalan dulu, mungkin nak tunjuk jalan. Nabi Musa kata, aku biar aku pergi dulu, mu duduk di belakang dua orang. Lepas tu kesapa kalau nak kona, nak gabung, pergi ke batu lah. Kalau nak kona alik kanan, pergi ke batu alik kanan. Apa tu kata ulama? Kerana nak ayat juruhnya Nabi Musa. Dia budak muda, orang muda lagi masa tu. Jadi dia tak asyik tengok, betul. Orang puan. Tak kalau duduk belakang, dia tengok. Tinggi, rendah, rambut panjang, pendek. Apa kita kerja di belakang orang. Kadang mikir macam-macam, orang ngaruk. Jadi pas dia takut, mari angin kau, selok kain. Selok kain kau, gapa nampak, betih nampak gapa. Jadi dia jalan di depan. Suruh puan ni jalan di belakang. Ayat adab. Juruhnya Nabi Musa. Jadi jalan siapa rumah. Siapa rumah ni, cerita-cerita dia, ayah puan ni, dalam riwayat yang masyhurnya adalah Nabi Syuaib. Tapi ada khilaf kalau kita baca dalam sejarah, ramai juga pengkaji-pengkaji mengatakan bukan Nabi Syuaib. Cuma tepat tu kebetulan di Madian. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Syuaib ni di segi kronologi sejarahnya, urut tahunnya zaman lain-lain. Zaman lain-lain. Nabi Syuaib ni zaman lain, Nabi Musa zaman lain. Jadi tak munasabah kalau Nabi Musa ni jumpa dengan Nabi Syuaib. Zaman lain-lain. Supaya kita dengan orang tua dulu zaman tak kutonggek. Ya zaman dulu orang panggil zaman lama kan zaman tak kutonggek. Kita tak ada jumpa dengan tak kutonggek tu dengan nama. Dah tak jumpa sepuluh budak-budak lah ni. Dia jumpa dengan tu. Kudome baca tu. Tak ada budak-budak kata apa Jawi Lezon. Bahasa orang lah ni Jawi dengan Lezon. Tak ada kenal Kudome. Dengar cerita ya. Jadi di segi urut tahun dalam bahasa Inggeris dia panggil kronologi. Zaman Nabi Musa ni dengan Nabi Syuaib ni zaman yang berbeza. Jadi tidak mungkin Nabi Musa ni berjumpa dengan Nabi Syuaib. Cuma riwayat yang masyhur dalam kitab tafsir ialah
Orang ni ialah Syuaib. Tu nak ayat ada dua pandangan. Atas kita nak pergi ke mana. Balik sini jadi jumpalah dengan ayah budak ni. Jadi lepas makan gapo solego, budak ni buahlah dengan ayah dia. Panjang cerita ni bahasa banyak tahun, 10 tahun. Cerita ni 10 tahun. Jadi budak ni buah dengan ayah. Ayah kata ayah ni berumur dah, tak cekak dah nak lakon kau kambing gapo tak ada dah. Lagu mana kalau kita ambil budak muda ni hijau dengan kita. Kita bayar gaji ke dia. Sebab ambo ni puan dua beradik nak tubik masuk rumah tak tahu kalau tak comel. Ayah dia tanya, apa mu cadel lagu tu? Mu kenal ke? Apa kita kan kenal? Bukan soal kenal anak dia kata, tapi orang ni bagus. Mu tahu memang dia bagus, baru kenal hari ni. Baru kenal hari ni. Jadi anak dia jawab, bagusnya dua sebab dalam Al-Quran ada sebut inna khay ya abatistajirhu. Wahai ayah, ambillah orang ni hijau dengan kita. Amo terjemah syarah apa? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Bapa nak amo cedek supaya ambil dia ni hijau sebab orang yang patut kita buat upah jaga kambing ke apa ni, orang ni kena ada sifat al-qawiyu, gagah, ring kuat, al-amin, juru. Nak sebut amanah pun takut bertukar dengan waktu juru. Al-amin itu maksudnya amanah, tapi dia punya ni serabut kan nak sebut. Jadi juru. Aida tanya mutah memang mana juru dengan kuat. Dia ni gagah. Batu awak tutup. Telaga tu orang lain 2-3 orang pakat tolak. Dia tolak seorang-seorang. Kita tengok diri ya, ayah. Dia mari kat pakat beru tolak. Lepas tu group tarik mula. Orang lain 2-3 orang tu usaha tolak tarik. Nu ayat gagah dia ni. Pas juruhnya, juruh tadi jalan nak mari di rumah ni, dia jalan depan. Dia tak ui kita jalan di depan dia, kita dua ni turut di belakang dia. Nak ayat juruh. Baru ayah dia faham juruh. Jadi ada sifat qawi. Qawi ni, kalau ni dua sifat ni lah, kata Imam Ibn Taymiyah, dalam tulisan dia As-Siyasah Syar'iyyah, bicara tentang politik Islam. Dua sifat kita nak pilih orang jadi pemimpin ni, ialah ada qawi al-amin. Kuat dan amanah. Imam-imam yang lain macam contohnya apa? Al-Mawardi, Al-Farab apa ni Al-Mawardi, Abu Ya'la, dah beberapa orang lain beri sifat-sifat yang banyak, syarat-syarat banyak nak jadi ketua. Tapi Imam Ibn Taymiyah ni dalam Siyasah Syariah dia sebut dua. Ada kuwah, ada amanah. Maksud kuwah ni kelayakan. Orang ni ada kelayakan. Kita nak latih jadi ketua. Yang kedua ada sifat juru. Layak ni tengok bidang lah. Bidang gapo. Kalau dia nak jadi apa ni bahagian akaun gapo, kena ada kelulusan dalam bidang akaun. Kalau nak jadi jago nego, kena ada kelulusan dalam perniagaan. Itu maksudnya kelayakan. Tengok bidang. Bukan semua orang boleh kerja semua bidang. Ustaz ada bidang dia. Ahli ekonomi ada bidang dia. Engineer ada bidang dia. Jadi tak okey lah bahagian nak jadi engineer kita latih ustaz. Walaupun ustaz ni ada PhD. PhD tapi tak ngaji engineering. Kita nak latih dia kerana dia ustaz. Tak betul. Nak latih engineer jadi ustaz. Tak betul juga. Jadi kelayakannya mengikut bidang tugas. Itu paling penting nombor satu. Yang kedua, juru. Orang yang juru. Orang juru ni penting. Dalam semua kerja buat pun, juru ni penting. Kalau tidak juru, cerdik dia tu jadi jahat. Supaya hamba sebut mula kan. Hak Huwa Bank Ahmad Shah tu, tipu duit bank, ambil 10%, 20% sama. Akhirnya siapa? Lingkup bank. Tutup bank tu kerana dia. Tak boleh juga. Tu dua syarat tu. Ni perbincangan dalam apa ni? Politik Islam. Antara pandangan. Dan pandangan ni lebih realistik dan praktikal dalam konteks kita hari ni. Kalau nak cari syarat Mawardi tu tak jumpa pemimpin.
Sebab syarat Imam Mawardi nombor satu sekali, dia ni al-ilmu al-muaddi ilal ijtihad. Orang nak jadi pemimpin dalam istilah panggil khalifah ni, pemimpin utama umat Islam ni, kena ada ilmu agama al-muaddi ilal ijtihad. Siapa dia ni boleh berijtihad. Supaya Imam Syafi'i, supaya Imam Abu Hanifah, supaya Imam Ahmad. Tak nak cari mana. Orang boleh berijtihad setara tu zaman ni. So nak tak jumpa zaman ni. Orang mujtahid mutlak ni tak ada. Tak ada mujtahid mutlak ni. Ulama bicara dah panjang bab ni. Jadi sebab tu lah ni banyak ijtihad ni dibuat secara kumpulan. Secara kumpulan, tidak secara individu. Tak ada orang siapa perekat tu. Kalau ni orang yang tubuh mazhab. Orang yang boleh tubuh mazhab, orang ni lah dipanggil. Jadi kalau kita pakar syarat yang dikemukakan oleh Mawardi ni, dah ada 3 syarat dia banyak. Ada 11 ke berapa tu syarat. Tak jumpa pas bila orang nak jadi pemimpin ni. Tu contohnya gitulah. Jadi nak balik pada cerita kita daripada ayat tu lah. Kita ambil Nabi Syuaib lah. Mengapa ni masyhur dalam sejarah. Dalam perbincangan tafsir. Jadi anak Nabi Syuaib ni ayat kaya, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang patut kita latih, kita ambil jadi pekerja kita ni ialah al-qawiyul amin. Lalu Nabi Syuaib setuju. Esok kayaknya dia keceklah dengan Nabi Musa. Mu ni muka mu mari tempat orang, mu tak tahu nak pergi mana. Mu nak balik tempat mu tak boleh. Orang duk cari nak igat. Mu mari sini, jadi mu kalau nak duduk dengan aku nak isyarat. Isyarat ke apa? Mu kena kerja dengan aku. Mu kena kerja dengan aku 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun jadi kerja dengan dia. Jom jaga kambing, jom laku kambing. Pasal aku tua cakap, ni anak aku puas. Lepas tu lepas ni mu kena nikah dengan salah seorang anak aku. Suka kalau kita tak boleh nikah. Ya, dia jaga kambing pun. Jadi tu cerita dia. Jadi lepas tu lah dia duduk situ 10 tahun sehingga akhirnya berkahwin. Isteri dia ni kalau dalam riwayat dia sebut nama Rahil. Rahil dia 2 beradik, salah satu nama Rahil. Rahil inilah isteri kepada Nabi Musa. Bila cukup 10 tahun ni, Nabi Musa kata aku nak balik. Aku nak balik dah, dia kata sebab lama dah aku tinggal kampung halaman. Dan mungkin orang tak cari dah aku. Tak ingat lah kali aku ni. Berkali KJL pun bertukar dah berkali. KJL bertukar. Ada hak balik ke apa semua lepas ni istihara. Jatuhlah KJL ni. Jadi ayah tua dia pun bui lah. Dalam bui kambing lah ke dia. Tak pastilah berapa belah ekor, puluh kau tak ingat lah. Tapi disebut satu kumpulan satu kumpulan kambing. Bui ke dia untuk jadi modal. Esok dia nak balik Mesir tu. Jadi inilah dia jalan dengan bini dia ni. Jalan nak balik Mesir ni, bila sampai waktu malam, masa tu pun ya sejuk. Jadi nak berhenti, nak jalan tak boleh tahu muka malam. Lepas tu sejuk pula. Jadi duduk tengah nak berkemah ni, tiba-tiba dalam gerok tu dia nampak cahaya. Dia nampak cahaya, jadi dia ingat ada api dah tu. Sebab nak peringat api supaya hilang sejuk. Ni cerita dia tu ayat 10 ni. Tu nak sunapuk sambungnya. Kabar-kabar gitu cakung dok lagu tu. Jadi izra'a naran, bila siapa berhenti sini nampak suruh dalam gerok. Dia kata ada api balik. Dia suruh anak, kata dari satu riwayat ada anak duduk masa tu. Suruh duduk situ, aku nak pergi tengok. Ni dia masuk pergi. Mudah-mudahan dia kata aku akan jumpa dengan api. Bawah ni dia tulis semasa mudanya Nabi Musa AS telah pergi ke negeri Madian, lalu berkahwin di sana. Ini pendapat yang masyhur, dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama-sama isterinya, ketika sampai berhampiran dengan gunung Tursina, ia terlihat api bersinar-sinar pada waktu itu. Jadi dia gilah. Ini ayat 12 ni, ayat ke-11. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka apabila dia sampai ke tempat api itu, kedengaran dia diseru, wahai Musa. Bila dia pergi tempat tu tak ada api. Dia nampak cahaya cerah di pokok. Ada satu riwayat kata duduk dalam apa kita panggil? Apa nak ayat? Biasa ingat pokok kemuting. Kan pokok kemuting dia ada stoko gitu kan, dia duduk tu. Dia bukan sebatai pokok, dia duduk macam
Apa namanya? Perdu tu. Dia duduk setopok gitu pokok kemuting tu. Orang lain ni tak kenal pokok kemuting. Mula banyak berih ni. Jadi duduk situ tu perdu macam setopok pokok tu cahaya, bukan api. Cahaya duduk situ. Ada setengah dia kata cahaya tu duduk di batang pokok. Tak apalah mana-mana tu. Jadi dia nampak rupanya bukan api tapi cahaya. Cerah mari. Dan dalam masa itulah tubik suara, ya Musa, Tuhan bertitah. Ni ayat ni. Falamma ataha nuriya ya Musa. Maka apabila dia sampai ke tempat api itu, kedengaran dia disuruh, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Jadi suara tu ayat, aku ni Tuhanmu. Pecah kasut tu sebab mu ni berada di suatu tempat yang suci. Wadi tua ni bawah ni sebut terletak di kaki gunung Tursina. Di sinilah Nabi Musa AS menerima wahyu dengan mendapat penghormatan, berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan tidak ada perantaraan, serta diterangkan kepadanya bahawa dia telah dipilih menjadi Rasul. Nabi Musa diperintahkan membuka kasutnya sebagai menjaga adab peraturan. Kerana pada saat itu dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla di tempat yang suci. Kerana di tempat itulah Allah Ta'ala tajalla baginya. Jadi bila duduk tempat tu, Tuhan raya, mu kena buka kasut. Ni bukanlah jadi amalan kita orang Melayu ni, naik rumah pecah kasut, nak masuk masjid pecah kasut ke apa ni, mungkin ambil daripada amalan ni. Bila kita nak pergi tempat comel, tempat molek, kita letak kasut tanah. Sebab kasut ni pijuk macam-macam. Hak pakai kasut dalam rumah ke apa ni, itu amalan orang bukan Islam. Kecuali kalau kasut koh untuk atas rumah. Tapi orang putih ke apa ni, mari mana-mana, dia masuk rumah tu, pakai begitu ya, tak pecah kasut tak gapo. Pas dalam bilik tidur le gapo tu, kita orang Islam ni, terutama bangsa Melayu ni, kita ada buah tu. Boleh jadi ambil daripada cerita ni. Bila kita mari tempat suci, tempat molek, rumah ni tempat molek kan, tempat kita duduk copoh, kita duduk goling, kita makan minum, jadi pecah kasut. Mari masjid lebih lagi lah, tempat rumah Allah. Orang tak naik guk masjid dengan kasut buk. Terkejut tu email. Tu email terkejut. Silap-silap komak pun tak kena tu bilang. Naik pelik doa atas masjid ni. Jadi mungkin daripada amalan ni. Jadi Tuhan perintah Nabi Musa ni, fakhlaq nak laik, bukalah dua belah kasutmu kerana kamu berada di suatu tempat yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Jadi Nabi Musa ni dilantik direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antara kehebatan Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain ni Jibril mari royak nyapa wahyu, latih dia jadi nabi. Tapi dari kisah Nabi Musa ni direct. Ini antara keistimewaan Nabi Musa. Sebab tu dalam kitab disebut dia ni Kalimullah, orang yang boleh berkecek terus dengan Tuhan. Tuhan latih direct. Tuhan tidak atau orang duk gigi buat pengisytiharan. Jadi Tuhan royak, aku pilihmu sebagai rasul, dan dengarlah aku ayat. Gapo aku ayat? Nombor satu, aku ni Tuhan. Aku ni lah Allah SWT kata Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka kerana itu fa'budni, hendaklah kamu menyembah aku, beribadat kepada aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan hendaklah kamu menunaikan sembahyang untuk mengingati aku. Jadi perintah sembahyang ni ada dah. Sebab tu sembahyang ni memang daripada awal lagi. Zaman Nabi ada pun ada dah. Cuma kaedah sembahyang ni kata ulama tidak serupa. Nabi tu lagu ni, Nabi ni lagu ni. Kosong gitu juga. Dari dalam ni jelas, bila Tuhan cerita kisah Nabi Musa jelas bahawa sembahyang ni ada dah. Ada dah, cuma tidak serupa kita hari ni. Kita ni ada qiyam, ada rokok, ada sujud. Ada umat Nabi semua sembahyang dia diri ya. Cacai. Ada umat rokok saja.
Ada umat yang sujud saja semaya dia. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Tuhan gabung semua. Tuhan gabung semua. Pasal Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Dan mewakili seluruh makhluk. Kata ulama, bila kita berdiri dalam semaya, itu kita mewakili pokok-pokok. Tumbuh-tumbuh manusia, terutama sekali manusia. Sebab manusia ni jalan tegak. Jadi kita bila kita kiam dalam semaya, kita mewakili diri kita, manusia seluruhnya, pokok-pokok kayu, pokok-pokok jenis pokok-pokok lah, pokok tegak-tegak ni tak kira pokok sirih, pokok pinir, pokok berapa tu, tegak. Rokok ni pula kita melambaikan makhluk yang berkaki 4. Lembu, fobah, gajah, kuda, rimah. Maka rokok kita. Rokok ni simbol kepada makhluk yang berkaki 4, binatang yang berkaki 4. Bila kita sujud, kita mewakili makhluk yang melata. Ular, jeking, lepeh, pokok jenis jalan dengan dada ni. Jalan dengan dada, boyo apa berapa ni, dia bagi binatang yang melata. Sebab manusia ni khalifah Allah. Jadi dia bila dia semaya, dia mewakili seluruh makhluk yang lain dengan qiyam, rokok dan sujud. Jadi Tuhan gipung semua ni dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi lain ni sama ada qiyam saja, sama ada rokok saja ataupun sujud saja. Itu ada huraian setengah ulama bila dia bincang dia royak. Apa ni? Di segi falsafahnya lambang simbol-simbol qiyam, rokok dan juga sujud. Tu antara tu huraian lah, tak tahu tak apa tu. Asal kena rukun semaya soh tu dah. Lama kata pak ngapa kau tak payah ngapa. Ngapa rukun semaya jangan ditukar sudah. Hak tu paling penting itu. Hak tu tahu tak apa, tak tahu tak ada ke satu. Ada benda yang tak wajib tahu, kalau tahu pun tak menambah, tak tahu pun tidak mengurang. Tidak mengurang. Baik. Lepas tu semaya. Tujuan semaya sini dia kata li zikri. Supaya mu ingat aku, nak berhubung dengan aku, semayalah. Sebab antara hubungnya kita dengan Tuhan paling dekat, semaya. Terutamanya waktu sujud. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, dia kata saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhan ni ialah saat sujud. Maka sebab tu lu perbanyakkanlah doa kita dalam waktu sujud. Doa masa tu. Biar banyak doa. Tapi jatuh email jangan lama sangat sampai setengah jam pitai makmu. Lama tu email sujud tu bahas setengah jam selalu amo mufarakah. Tak kata kau lain lah. Pening pada ni mai setengah jam. Jadi aksiru doa. Perbanyak kalau doa dalam waktu sujud. Sebab masa tu kita paling dekat dengan Tuhan. Macam kalau kita ngaurai kat, kita letak kepala kita di ujung kaki dia. Habitel lah tu tak? Bila kita letak kepala ujung kaki ni, habitel lah. Jadi bila kita sujud tu seolah-olah kita manusia ni letak kepala kita di ujung kaki. Rendah benar dah kita ni. Hina benar kita. Jadi masa itulah mitok dengan Tuhan. Mitok molek-molek lah. Tak usah mitok pelik-pelik. Kamu mitok nak jadi agung kau. Muka agung nak habis dah. Nyanyo lah. Kalau tu 10 orang mitok jadi agung. Tak kau kalut tu balos 10 orang di mulut nak jadi agung. Muka agung nak habis dah. Tak ada pelik. Jangan mitok pelik-pelik. Mitok barang yang guna sabuh. Barang guna sabuh. Tu betul. Sebab tu kita setengah orang-orang alim ni, dia sujud akhir tu lama. Kalau kita perhati orang-orang alim, sujud akhir dia tu biasa lama pada biasa. Sebab masa tu dia banyak doa. Kalau kita sorang, panjang tak apa. Terutama kalau kita semayajak. Semayajak ni comel. Kalau sujud akhir tu kita panjang sikit. Panjang sikit. Cuma jangan panjang benar lah. Biar benar sabar. Sebab tak tahan darah turun ni. Jadi muka lain. Setengah orang tumbel lah. Guling situ. Baik tu. Jadi balik sini kepada seterusnya, Tuhan kata lagi, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang dia usahakan. Jadi Tuhan royak dah antara asas akidah ni, percaya ke Tuhan, percaya ke Nabi, percaya ke hari akhirat. Tu tiga asas ni. Rumusnya akidah kita ni tiga. Pertama, percaya ke Tuhan. Yang kedua, percaya ke Nabi.
Yang kedua percaya hari akhirat. Sebab kalau kita baca dalam setengah buku dia tulis asah akidah 3. Ilahiyah, nubuwah dan dia panggil sam'iyah. 3 ya. Percaya ke Tuhan, percaya ke Nabi, percaya ke hari akhirat. Malaikat, kitab suci, semua ni tergabung dalam itu belakang. Bila kita percaya ke Tuhan, kita percaya ke Nabi, kita percaya ke malaikat. Sebab nyapa wahyu ni malaikat. Malaikatnya nyapa wahyu melatih Nabi. Apabila malaikat mari ni, dia bawa kita. Jadi dalam itu tu ada 2 tu. Ada 2 tu, duduk dalam itu saja. Lepas tu, bila percaya ke Nabi, lepas tu percaya hari akhirat. Bila percaya ke hari akhirat, percaya dengan syurga neraka. Percaya dengan dosa pahala. Percaya dengan benar baik dengan benar buruk. Lepas tu masuk dia. Jadi ni tu, dalam 3 ni ada ni. Ada ni, tapi dia rumus dalam 3 ya. Percaya ke Tuhan, percaya ke Nabi, percaya ke hari akhirat. Campurlah malaikat, kitab suci dan juga kiamat, syurga, neraka dan sebagainya. Itu contoh nak sebut gitu. Baik, balik pada sini. Jadi Tuhan ayat kiamat ni pasti akan berlaku, cuma Tuhan tak ayat bila. Sengaja antara benda yang Tuhan susuk kita ni antara ialah kiamat. Bapa? Sebab nak suruh kita ready sokmo-sokmo. Kalau Tuhan royak kiamat 20 tahun lagi, relax buat kita ni. Tidak gitu tak ada kado apa dah, tak ada dah dengan kita 20 tahun lagi. Itu sebagai contoh. Jadi Tuhan sengaja tak royak pasal antara nak suruh kita ni setiap masa beringat. Supaya mati. Tuhan tak royak mati ni bila nak suruh kita beringat lah. Jangan hidup balik. Kalau Tuhan kata bulan depan mati, sebulan tak pergi mana dah. Duk tokoh atau masjid mengatik bini masuk dekat pun marah. Pasal nak mati dah boleh depan. Sebelum ni gaknya hungar apa ikut dia. Sebulan nak mati baru taubat. Jadi Tuhan sengaja tak royak nak kita ni setiap masa peka. Berwaspada dan beringat. Takut-takut selalu esok kalau lepas ni kau mati, maka kita beringat semua. Atau antara rahsia-rahsia kenapa beberapa perkara kata ulama Tuhan tak royak. Supaya saat mustajab doa pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada satu saat mustajab doa. Tapi Nabi tak sebut bila. Ulama bahas macam-macam pandangannya. Tapi tak ada hak-hak pasti. Cuma berdasarkan ijtihad ulama. Ada ulama kata waktu antara 2 azan hari Jumaat. Azan pertama dengan azan kedua. Celah-celah itulah waktu mustajab doa. Ada ulama kata waktu tu imam naik mimbar. Masa tu imam naik mimbar itulah kalau kita berdoa masa tu mustajab. Ada yang kata antara 2 khutbah. Kita ni untung nah sebab jenera semua. Tak tahu khutbah ke berapa khabar sallallahu. Sebuah cerita boleh puasa minggu pertama pergi sembahyang Jumaat. Lagu tu dia jenera dia di tengah tu. Orang tepuh dia. Dia pun celik mata. Kebetulan cik Imam ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Dia pun sallallahu lalu pakai jawab. Cuk bawa. Mula dia baru lepas tarawih. Jadi antara 2 khutbah. Terlepaslah kita sebab kita jenera semua. Sudah bila habis tu barulah kita khabar. 2:30 tu bangun nak balik. Tidak bangun nak sembahyang tu. Masa ke jenera. Dada kata lepas waktu asar hari Jumaat ni antara asar dengan maghrib. Sebab ada setengah ulama dia membanyakkan amalan antara asar dengan maghrib. Ada setengah ulama dia baca suratul kahfi selepas mayasar setiap hari Jumaat. Lepas mayasar dia baca suratul kahfi. Sebab itu antara saat yang dipanggil mustajab doa. Kita ramai bola apa masa itulah ada. Jadi masa tu ni ada ni semua pandangan. Hak mana betul tak tahu sebab semua ni berdasarkan ijtihad masing-masing. Nabi sendiri tak sebut. Bapa Nabi tak sebut, nak suruh kita rebut semua masa tu. Jangan duk balik hari Jumaat. Ni hari Jumaat duk kelo situ kelo tu tak ada masalah. Tapi boleh kelo doa lah. Boleh doa tanya-tanya kelo pun. Tak ada masalah apa. Tanya nak kita duk mandi apa kita baca Quran, zikir, tak ada masalah ke satu. Tapi nak royak masa tadi. Ini antara. Jadi sebab kata ulama beberapa benda Tuhan sengaja susuk kerana ada hikmah-hikmah yang tersendiri di sebalik daripada Tuhan susuk benda tersebut. Jadi antara ni kiamat ni lah. Baik seterusnya
ayat seterusnya Tuhan kata fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. Jadi mu kena percaya dengan hari kiamat. Jangan duk tunggu orang, duk tunggu orang hok tak percaya. Orang bukan Islam umumnya semualah kerja kata tak percaya dengan hari kiamat. Cuma ada pandangan dia percaya dengan apa ni kehidupan selepas mati. Tapi kiamat apa semua kita percaya ni tak ada. Tapi ada setengah agama dia percaya kita ni ada kehidupan selepas mati. Selepas mati ni ada satu kehidupan lain. Sebab tu macam agama Hindu ke apa, dia Buddha, dia suruh kita ni buat baik. Buat baik atas hidup, sebab lepas ni bila kita mati kita ada kehidupan semula. Kehidupan semula ni bergantung pada kehidupan kita hari ni. Kalau kita ni molek hari ni, kita hidup semula tu jauh molek. Tapi kalau kita hidup tak comel hari ni, hidup yang kedua ni boleh jadi lipat, boleh jadi beruk, boleh jadi keruk, boleh jadi menatai hak jahat. Ni kepercayaan dia. Dia panggil tanasuh al-arwah. Tanasuh al-arwah ni dalam bahasa putih gambar tak ingat dah. Tak mari istilah. Tapi dalam Arab dia panggil tanasuhul arwah. Pemisahan ruh. Hidup ni dia ada kehidupan. Ada kehidupan. Sebab kita tengok ada cerita Cina kan, kalau orang kena buat jahat ke apa, dia kata mu mati ni lepas ni mu hidup balik jadi atu. Mungkin kacau orang okay nak mu. Dia ada sengaja dalam cerita tu. Pasal dia percaya dengan satu kehidupan yang baru. Tapi bukan hari akhirat. Kita ni Islam ni hari akhirat. Jadi kalau ada orang tak percaya pun Tuhan kata mu tak setu mu kena dengar hak aku kata. Kemudian seterusnya ni dialog ni bicara Tuhan ni dengan Nabi Musa. Panjang cerita, kita pergi sikit. Takak boleh. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apa bendanya yang di tangan kamu itu wahai Musa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mulai menerangkan tentang mukjizat yang akan dikurniakannya kepada Nabi Musa AS yang membuktikan kerasulannya. Mukjizat itu ialah tongkat yang sedang dipegang. Tuhan tengok Nabi Musa pegang tongkat. Waktu dalam Japi Melayu kan tongkat Ali. Tongkat Ali ada tongkat Musa. Cuma sahunya tongkat Ali. Dia dua so ni tongkat Ali dengan kacik Patimu. Nabi Musa ni gagah Ali gagah Musa ya. Tongkat Musa tak so. Tak tahu dia mesti nak buh nama ke tongkat Ali. Patut buh nama tongkat Musa kan. Musa ni ada tongkat. Dia jalan dengan tongkat. Jadi Tuhan tanya. Tuhan tahu dah. Nabi Musa pergi tongkat. Tapi kata ulama saja kita nak kecek dengan orang. Baru kita jalan, tiba-tiba kawan tu duduk dengan nyaku. Mana pak mak nyaka ke? Tak okey kita tak nampak. Kalau kena pak mak beken pun tak nampak pakai cok. Jadi seandainya kita tu seandainya apa kita tengok dia tu nyaka. Tapi orang panggil nak buka kecek. Nak buka percakapan, kita tanya, nyaka ke pak mak? Lagu tu. Tak kena pak mak telinga tak dengar kak. Ni jawab kau lain lah. Buat gapo pak mak? Tanah ni hak mau belaka jawab. Pasal lingo dia berat. Lingo berat tu pak mak lingo berat. Jadi kita ni biasa tanya. Jadi Tuhan pun tanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Gapo dia duk tangan kananmu, mu duk pegang cakur tu. Tuhan tahu dah tukar tapi nak suruh dialog tu hidup. Supaya ada orang panggil dialog antara dua ni. Lalu Nabi Musa jawab, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Nabi Musa menjawab, "Ini ialah tongkatku. Aku bertekan atasnya semasa berjalan dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku dan ada lagi bagiku padanya kegunaan yang lain." Jadi setakat ini sempurnalah jawab Nabi Musa, tetapi oleh kerana dia suka berkata-kata dengan Tuhan yang lebih lama, lalu dia menyebutkan tentang kegunaan tukar. Mana kalau dia jawab, ni tukar ambo ni, cukup dah. Tapi kerana suka nak kecek. Nak kecek ni, jadi dia jawab lagi, tukar ni ambo buat tukar ke jalan kita buat teke, buat gaguh.
Bahasa kita buat gagoh. Lepas tu dengan tukar ni lah. Bidah. Daun-daun kayu ni supaya luruh, kami boleh makan. Dah ada guna-guna yang lain. Buat kata orang kalau kita tak ada. Tukar buat cocok orang, buat kata orang. Macam-macam. Waliyafiha ma'aribu wa ma'aribu ukhra. Jadi dia jawab panjang ni pasal nak royak sukanya dia. Boleh berbicara dengan Allah SWT. Kalau kita lah. Orang tanya, mau main gapo mak? Kalau kita berjawab mudah, apa main kereta sewa, cukup. Tapi kita royak, apa main kereta sewa, naik situ. Lepas tu driver dia ni duk cerita hak pilih raya. Lalu kereta ni macam-macam. Pada benda tu orang tak tanya, orang tanya main gapo ya. Tapi kerana kita suka ni kita beroyak. Tu contohnya nak royak ni. Jadi Nabi Musa ni jawab panjang pasal tanda ulama kata sukanya dia boleh berbicara dengan Allah. Qala alqiha ya Musa. Kita pergi sikit lagi. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, campakkanlah tongkatmu itu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lalu Nabi Musa mencampakkan tongkat tersebut, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar. Tuhan kata, "Tahu tongkatmu tu." Dia pun tahu. Bila tahu tongkat tu jadi ular. Tukar kerah tu jadi ular geruk. Terkejut Nabi Musa. Ni Tuhan nak royak mukjizat pertama. Tuhan beri mukjizat pertama dengan cara lagu tu kan Nabi Musa. Bila geruk ular tu, lalu Tuhan kata, qala khuzha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, tangkaplah akan dia dan janganlah engkau takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya asal. Bila dah jadi ular, gerak ular pula besar. Terkejut Nabi Musa ni. Lalu dia kata, pergi balik. Igak. Tak usah bimbang lah. Dia kata sebab, bila mu igak, aku tukar balik. Jadi, tukar. Lalu Nabi Musa pun gak pergi. Tukar. Ular tadi tukar jadi tukar balik. Itu mukjizat yang pertama Tuhan tunjuk dengan cara lagu tu. Cara lagu tu kepada Nabi Musa. Kemudian kita pergi sikit lagi. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepiklah tanganmu di celah lambungmu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat, sebagai satu mukjizat yang lain. Maksudnya, masukkanlah tangan kananmu melalui belahan dada bajumu serta kepikkan di bawah ketiak kirimu, seperti yang sebut dalam ayat 12. Makna gini, dia kata, udhum yadaka, mana? Ni baju, awak masuk gini. Tangan kanan ni awak masuk, kepik di tiuk. Kepik lagu tu. Lepas tu waktu tubik mula. Bila waktu tubik mula ni, jadi putih sini. Supaya, macam bala kan? Kita tengok orang nyakit bala ni kan? Putih, terkejut Nabi Musa. Tapi Tuhan kata, ni bukan kerana nyakit. Bukan kerana nyakit. Putih-putih ni bukan kerana nyakit. Yakni apabila tanganmu dikeluarkan semula, ia kelihatan putih bersinar-sinar sebagai satu mukjizat, bukan kerana penyakit sopok. Yang nyakit kan setengah orang tu, tubik ni jadi nyakit. Dia ni putih sinar ni sebagai tanda mukjizat yang kedua. Mukjizat pertama, tukar boleh jadi ular. Mukjizat yang kedua, tangan ni bila selit bawah baju, dia jadi putih. Comel, cerah putih tu. Tu nak ayat mukjizat yang kedua. Tujuannya dia kata, linuriyaka min ayatinal kubra, berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Jadi dua perkara ni hak aku suruh membuat ni nak tunjuk kuasa aku. Tukar boleh jadi ular, tangan hak biasa boleh jadi sinar putih. Tu tanda kuasa aku. Lalu Tuhan kata, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dengan ini Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS kepada Fir'aun yang telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Semoga dia beriman dan menurut ajaran agama. Jadi bila Tuhan tunjuk dua mukjizat tadi, lalu Tuhan arah Nabi Musa ni, izhab ila Fir'aun. Mu kena balik, pergi jumpa dengan Fir'aun. Nabi Musa ni balik, dia nak balik kapung. Dah tentu tak berani nak jumpa Fir'aun, orang duk cari dia. Tapi Tuhan ada, mu balik pergi jumpa Fir'aun. Sebab apa? Innahu tagha, sebab Fir'aun ni telah melampaui batas.
Gapo dia hak melampaui batas, dia ngaku diri dia Tuhan. Dia suruh orang sembah dia di Mesir. Dan dia anggap dia ni Tuhan yang sebenarnya. Jadi mu kena balik, kena betul pegangnya Firaun dan rakyat Mesir ni supaya tidak jadi rusak. Kita bukti setakat to be continue. Agar disambung. Kalau sudah ni tak mari dah mari depan. Panjang tak ni dia cerita dia nak balik dah ni. Jadi kalau kita sambung ni dekat tu malam. Jadi insya-Allah kita akan sambung dialog seterusnya antara Allah SWT dengan Nabi Musa sehinggalah dia balik ke Mesir dan bertemu dengan Firaun. Jadi insya-Allah kita jumpa balik minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.